Assalamualaikum diucapkan kepada Puan Ramlah Daud selaku pensyarah kursus hubungan etnik. Saya Rjain Berasin dan rakan sekumpulan Awang Firdaus akan membincangkan soalan nomor 6, bincangkan bagaimana konsep kewarganegaraan citizenship boleh memberi kesan kepada hubungan etnik dalam sesebuah masyarakat. Gunakan contoh yang sesuai. Oke, kita teruskan dengan pengenalan. Konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan didefinisikan sebagai segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang berkenaan. Kewarganegaraan ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Dengan adanya hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang berkenaan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antaranya tercipta akta kelahiran, surat penyataan, dan bukti kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara asasnya melibatkan hak dan tanggung jawab. Hak ini adalah hak sebagai warga negara yang diberikan oleh state atau negara. Setiap warga negara mempunyai hak, antaranya hak asasi sebagai manusia, hak untuk mengundi, dan sebagainya. Hak ini adalah eksklusif, yaitu mereka yang bukan warga negara tidak boleh mempunyai hak. Prinsip kewarganegaraan yang asas selain hak adalah tanggung jawab. Setiap warga negara bukan sahaja mempunyai hak untuk dituntut, malah juga mempunyai tanggung jawab kepada state atau komuniti politik. Tanggung jawab warga negara yang asas ialah menunjukkan kesetiaan, mematuhi undang-undang, ikut serta dalam komuniti dan negara, serta mengundi. Konsep kewarganegaraan dapat diperjelaskan dengan hubungan antara etnik yang dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama, yaitu warga negara Malaysia. Seterusnya, pendekatan konsep kewarganegaraan menurut Marshall. Sivil, susunan hukum yang penting bagi kebebasan individual dan institusi yang berkait langsung adalah peraturan hukum dan sistem pengadilan. Political, hak untuk ikut serta bagi mengaplikasi kekuatan politik. Hak ini berkait dengan institusi parlimen. Social right, hak untuk kesetaraan standard kehidupan dan warisan sosial dari masyarakat. Hak ini secara signifikan direalisasi melalui pelayanan sosial dan sistem. Terima kasih kepada saudara Rajinin kerana telah memulakan pembincangan sebentar tadi. Seterusnya yang akan disampaikan oleh saya adalah ciri-ciri kewarganegaraan. Di sini kami menggariskan 5 ciri utama, iaitu yang pertama, mengetahui sikap dan memahami sejarah pembentukan negara. Yang kedua adalah mengamalkan sikap dan perlakuan yang berhemah. Yang ketiga adalah membentuk sikap sepunya dan kebersamaan. Dan yang keempat, membina keyakinan dan bertanggung jawab mencorak negara pada masa hadapan. Dan yang terakhir adalah mempunyai perasaan cinta akan negara yang mendalam dan berusaha untuk mempertahankannya. Seterusnya adalah kesan kewarganegaraan kepada hubungan etnik dalam masyarakat. Di sini kita dapat lihat beberapa kesan yang amat ketara, iaitu masyarakat akan saling membantu dan bekerja sama. Seterusnya adalah masyarakat akan lebih bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah tidak berlaku rusuhan dan keganasan dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, pada masa terdahulu pernah berlaku satu rusuhan yang melibatkan kaum India, Melayu dan Cina. Diharap peristiwa sebegitu tidak akan berlaku lagi pada zaman kita. Dan yang keempat adalah masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Dan yang terakhir, perpaduan kaum akan menjadi lebih erat walaupun berlainan etnik, budaya dan agama. Kesimpulannya, nilai kewarganegaraan adalah amat penting bagi membentuk semua lapisan masyarakat yang saling hormat menghormati antara satu sama lain, walaupun berlainan bangsa dan agama. Selain itu juga, kewarganegaraan turut membawa kepada kedaulatan negara sentiasa terjamin daripada ancaman luar yang boleh mengancam keselamatan sesebuah negara.
Sekian saja daripada saya dan sahabat saya Rajinin. Terima kasih.